صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni memberi salam daripada solatnya, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, daripada Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbisnes.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? seminarbisnes.com. BYOND. Beyond kan ada. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa Makeup mudah dibersihkan, pilihan ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Nak tahu tak ibadat apa yang paling Allah suka di Hari Raya Aidiladha? Solat? Sedekah? Betul lah tu tuan-tuan. Tapi ibadah yang paling Allah suka pada Hari Raya Aidiladha adalah berkorban. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita bahawa tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, yakni Hari Raya Aidiladha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, iaitu sembelihan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi, anda dah rancang untuk berkorban pada tahun ini? Kami dari The Kurban menawarkan pakej kurban eksklusif di Tanah Suci Mekah dengan hanya RM499 sahaja. Bukan di Mekah je,
The Korban juga membuka kepada semua untuk sama-sama membantu rakyat Palestin dengan berkorban di sana kerana nikmat daging korban hanya dapat dirasai setahun sekali sahaja oleh mereka. Bagi 500 peserta terawal, anda bakal menerima hadiah eksklusif dari Nailofa, iaitu 1 unit sajadah dan 2 unit tudung yang bernilai RM250. Kepada yang tidak berpeluang menjadi 500 peserta terawal, jangan bimbang. Anda juga akan menerima 1 box eksklusif dari The Haramain. Semua peserta juga bakal menerima video modul intensif syoknya solat oleh saya sendiri, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, yang bernilai RM450. Menarik kan? Jadi, tunggu apa lagi? Layari laman web kami di www.thekorban.my untuk mendaftar korban pada tahun ini. Klik-klik dah korban. Jom raih redha Allah dengan berkorban. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda sedang mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan Syafiq, Mona temankan anda di waktu ini hingga jam 7 malam nanti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami sehingga waktu kini. Dan untuk para pendengar, jangan lupa untuk like media sosial kami di FB IKIM FM, di IG ikim.my untuk kita dapat manfaat bersama. Semua rancangan kita disediakan khas secara langsung di situ, insyaAllah. Betul. Seperti apa yang kita nak dengarkan selepas ni, rancangan yang dah pun kita siap sedia di petang Rabu ini, kita ada rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, insyaAllah Fas'aluna, Tanyalah Kami akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah dan merangkap fellow utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM Syara. Dan Dr. Farid insyaAllah akan membincangkan tentang kaedah fiqhiyah yang satu lagi, keyakinan tidak akan tergugat oleh keraguan atau al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, seperti biasa anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebarang persoalan dan juga pertanyaan boleh terus WhatsApp ke talian konti sewaktu siaran nanti. Okey, taliannya 0172900404 atau anda boleh letakkan pertanyaan di ruangan komen di Facebook Live IKIM FM. Dan para pendengar juga boleh hantarkan soalan anda di email rancangan Fas'aluna, fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Ya, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna akan bersama anda, kekal bersama IKIM. Engkaulah ratu di maligai permata, istana bayangan syurga, harta dan tahta mengaburi mata, tersesat di kau di terang cahaya. Langsung tidak kau minta kata bicara, putusan hud yang benar, suruhan mengajakmu taat yang esa.
sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ramai di antara kita suka menyampaikan kebaikan dan sememangnya ia merupakan satu kebaikan yang jelas. Tetapi yang mencantikkan peribadi kita adalah apabila kita menyampaikan, kita mengamalkannya. Jika kita menyampaikan kebaikan bersedekah, bersedekahlah juga bagi menyempurnakan amalan kita. Sedekah apakah yang terbaik buat kita? Yang terbaik adalah bantuan yang sebaiknya kita berikan kepada mereka yang berjuang, khususnya warga Palestin dan Syria yang kini berjuang mempertahankan hak mereka. Jangan lupa untuk bersama-sama Aman Palestin dalam membantu saudara kita dengan hanya RM10. Setiap usaha kalian, senyuman buat mereka. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Usahawan. Nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Pion kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Pion kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Pion kan ada? Pion nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Pion kan ada. Assalamualaikum, saya Pio Azman. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 0166682270. Sedekah Serantau Muslim. Sedap ni nasi ni. Beras jenis apa masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga ahli panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan ahli panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus kekal bersama dengan Radio IKIM. Dan di hari ini kita nak teruskan lagi bicara kita bersama rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya. Sememangnya kita nak bersama dengan tetamu kita. Alhamdulillah dan dah pun bersedia di talian saat ini. Tak lain tak bukan kita bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Syafiq. Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah. Syafiq dan Mona sihat Baik saja kita kat sini Doktor. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita lihat Doktor. Berjaga Betul. Kita lihat Doktor senyum pun kira maintain pipi. Alhamdulillah okey tu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Doktor. Sedekah. Betul. Senyum sedekah. Ya, Doktor. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Doktor masih meluangkan masa walaupun di rumah ikut SOP. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Dan insya-Allah para pendengar kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ dan untuk soalan pertanyaan nama pun rancangan Fas'aluna, tanyalah kami, tanya panel kami. Insya-Allah pada waktu ini hantarkan soalan 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Iya, betul. Untuk petang ini kita nak teruskan dengan bicara kita berkaitan tajuk keyakinan tidak akan tergugat oleh keraguan dan dia ada asas dia Muna. Dan untuk waktu ini Doktor, sebagai mukaddimah kita nak tahu mengapa penting Doktor untuk kita menjadikan keyakinan sebagai asas amalan kita. Sebagai mukaddimah silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita diberi lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam rancangan Fas'aluna. Dan insya-Allah kita seperti biasa akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berbangkit berkaitan dengan isu-isu penting dalam kehidupan kita. Dan seperti yang minggu lepas Mona dan Syafiq kita ingin memanfaatkan untuk siri kali ini kaedah-kaedah fiqh yang kita panggil qawaid fiqhiyah yang digunakan oleh para ulama kita dalam mengeluarkan hukum dan menentukan hukum untuk kita juga manfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Kadang-kala kaedah-kaedah ni dia amat bermanfaat bukan sekadar dalam konteks amalan keagamaan kita, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam urusan kehidupan, dalam urusan keagamaan, tetapi juga dia amat relevan dalam konteks kehidupan seharian kita. Sebab dia namanya kaedah. Bila kaedah tu dia universal, dia sejagat. Dan yang hari ini kita nak mengambil satu kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah yang bernama al-yaqin la yuzalu bisyakki, dan bahawa keyakinan itu tidak akan dihilangkan, akan digugat oleh keraguan. Kenapa kita bercakap tentang kaedah ini Maulana Syafiq? Kerana kalau kita lihat dalam Islam, agama kita ini merupakan agama yang berteraskan ilmu. Dalam Al-Quran banyak bercakap tentang bahawa kita harus meyakini sesuatu itu di tahap keyakinan yang tertinggi. Malah Al-Quran bercakap sebanyak 28 kali tentang yakin dan juga istilah-istilah yang berkaitan dengan yakin ini. Dan yang biasa kita dengar, Al-Quran bercakap tentang 3 peringkat yakin. Ada yakin yang berperingkat ilmul yakin, ada yakin yang di peringkat ainul yakin, dan ada yakin yang di peringkat hakul yakin.
lihat kepada tahapannya. Ada perkara yang kita yakin bila kita dengar saja kita yakin, Maulana Syafiq, berdasarkan hujah-hujah, jadi kita yakin. Tapi ada benda yang kita kena lihat baru kita yakin dengan lebih mendalam lagi. Dan ada benda yang kita kadang-kadang kita experience dia, kita mengalaminya, itu akan meningkatkan lagi atau memperdalamkan lagi tahap keyakinan kita. Dan dalam konteks ibadat, pastinya dalam Al-Quran disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menghambakan diri kamu kepada Tuhan kamu sampai ke tahap yakin. Pastinya dalam tafsir mengatakan yakin itu sampai kita mati. Tapi makna asal itu pun betul juga. Kita kena ibadat ni biar kita betul-betul yakin tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita ini benar-benar tunduk kepada Tuhan yang benar, dan kita yakin bahawa kita nanti akan diterima oleh Allah Ta'ala ibadah-ibadah kita ini. Semua itu harus berada dalam tahap yakin dan tidak boleh ada keraguan. Sebab itu dalam akidah pun Maulana Syafiq, ulama-ulama kita bercakap tentang bahawasanya akidah yang sahih itu mesti berada di tahap yakin. Dan tahap yakin itu maksudnya apa? Paling kurang dia kena memenuhi 3 perkara. Dia mesti pertama kuat, jazim, mesti jiwa kita itu meyakini sesuatu itu dengan begitu sungguh-sungguh dan kuat. Yang kedua, dia mesti benar. Muwafaqah lil haqiqah. Dia mesti selari dengan kebenaran. Tak boleh kita yakin sesuatu tetapi keyakinan kita itu sebenarnya berasaskan kepada kebatilan. Betul, memang kita rasa sungguh-sungguh yakin, tapi yakin itu sebenarnya tidak betul. Dan yang ketiganya, yakin itu harus ada asas, ada ilmu, ada dalilnya. Itu 3 syarat yang menjadikan satu akidah itu akidah yang sahih. Dan sebab itu hadis-hadis Nabi juga banyak bercakap tentang kita harus menjauhkan diri kita daripada keraguan, dan kita harus pergi kepada benda-benda yang yakin. Misalnya satu hadis yang Nabi menyebut da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jauhilah, larilah kamu daripada perkara-perkara yang meragukan kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Jadi Nabi sendiri pun berpesan kepada kita supaya kita ini melakukan sesuatu itu dengan yakin. Dan kalau kita lihat dalam syariat, dalam akidah seperti fiqh yang kita sebutkan tadi, sikit lagi Maulana Syafiq, macam kita sebut bahawa ahli-ahli fiqh ataupun ulama-ulama usul fiqh kita pun menggunakan satu kaedah yang kita pakai hari ini, al-yaqin la yuzalu bisyakki, bahawa keyakinan itu tidak akan hilang disebabkan keraguan. Maknanya kalau kita sudah yakin, maka keraguan apa pun datang, dia tidak akan menggugat keyakinan kita. Itu kaedah ni penting, Maulana Syafiq, yang kita nak guna. Saya bagi 1-2 contoh saja. Misalnya kalau kita solat misalnya, ini kaedah yang digunakan. Kalau kita solat, kita ragu sama ada kita baru rakaat pertama ke rakaat kedua. Kita kena pergi kepada yang paling meyakinkan kita. Yang yakin apa? Dah pasti yang satu kan. Yang dua ni kita tak pasti. Jadi kita kena pergi pada yang yakin. Kalau kita ragu antara 3 dengan 4, kita kena pergi yang ketiga. Yang 3 tu lebih meyakinkan. Itu satu contoh kaedah fiqh yang digunakan dalam konteks amalan ibadah lah. Ataupun kita dah berwuduk, katakan kita dah bersolat maghrib dengan wuduk. Kemudian kita antara maghrib dengan isyak tu kita ada aktiviti lain lah Maulana Syafiq, kita pergi makan, kita pergi kadang-kadang berborak-borak dengan ahli keluarga kita. Nantinya isyak kita nak semayang, kita dah mula ragu, kita dah ada wuduk ke tidak, wuduk kita masih ada ke tidak. Di situ kita kena pakai kaedah al-yaqin la yuzalu bisyaki. Yang yakinnya apa? Yang pastinya kita tadi sudah berwuduk pada maghrib. Jadi kalau ada sedikit keraguan-keraguan itu, maka kita pergi kepada yang paling yakin, yang pastinya kita sudah ada wuduk. Melainkan kita memang tidak ada wuduk sebelum tu, kan? Nak sembahyang maghrib misalnya, tapi tadi kita dah tahu dah, sebelum petang tadi kita dah pergi tandas, kita dah apa semua. Kita nak sembahyang maghrib, aku ni ada wuduk tidak? Pastilah kita pergi kepada yang paling yakin, yang asal tadi kita memang tidak berwuduk,
maka kita kena berwuduk. Itu beberapa contoh dalam fiqh yang digunakan kaedah itu. Itu kan cantik tu kan. Maksudnya kita akan lari daripada perkara-perkara yang meragukan kepada perkara yang paling meyakinkan. Satu lagi contoh akhir Maulana Syafiq. Kalau kita katakan kita bersahur dalam bulan Ramadan kan. Kita sahur tu dari dekat nak subuh dah. Ini zaman tak ada apa jam loceng lah Syafiq. Dan mungkin tak ada azan pun tak dengar sangat sebab jauh kan, masjid jauh kan. Jadi senyap je rumah kita tu. Tapi kita makan tu dah lewat dan ni. Tapi kita yakin yang kita mula makan sahur itu ketika belum subuh lagi. Masih ni lagi belum fajar lagi kan. Jadi tapi makan tu panjang, maklum nak orang Penang kan, dia makan sahur pun sedap kan. Jadi akhirnya bila nak habis sahur tu kita tak apa yakin ni dah subuh ke belum ni. Azan tak dengar, jam pun mungkin tak ada tu. Tetapi kita balik dalam kaedahnya, kita balik kepada yang paling yakin. Kita mula makan tadi adalah waktu sebelum subuh. Jadi maknanya kita sah kita punya sahur tu, berhentilah makan, jangan sambung lagi kan. Kalau sudah datang keraguan tu berhenti dan kita terus maknanya memulakan kita punya puasa lah. Jadi nampak tu 3 contoh yang digunakan oleh ulama-ulama kita dalam menentukan perkara yang berlaku pertentangan antara keraguan dengan keyakinan. Jadi pastinya kita harus pergi kepada keyakinan. Nanti kita cuba tengok apa kaitan dengan hubungan kehidupan kita seharian bila Allah a'lam. Masya-Allah, itu dia penting yakin dengan ibadah kita, yakin dengan akidah kita dan semua itu seperti apa yang doktor terangkan kepada kita, adanya ilmu. Baru kita akan terus kukuh di situ insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. La yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Tambah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini. Alhamdulillah, yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Syarak IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan bersama para pendengar untuk waktu ini di FB Live IKIM FM, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Doktor masih menceritakan tentang keyakinan tidak akan tergugat oleh keraguan atau al-qaidah al-fiqhiyah, al-yaqin la yuzalu bisyak. Dan untuk sambungannya silakan doktor. Ya, silakan. Ya, terima kasih Maulana dan Syafiq. Kita sebut tadi bahawa penting untuk kita menjadikan keyakinan ini sebagai asas amalan kita, kerana dalam agama Maulana Syafiq, hal-hal keyakinan ni dia satu syarat. Dalam akidah saya sebutkan tadi bahawa dia syarat. Kalau kita nak beriman dengan Allah SWT, keimanan itu mesti harus bersifat yakin. Yakin ni maknanya kepercayaan yang 100%. Dia tidak ada bentuk-bentuk dia panggil syak, dia tidak ada bentuk-bentuk zon, dia tidak ada berbentuk waham, yang semuanya merupakan tahap-tahap keraguan, daripada yang paling teruk sampailah yang paling mungkin ringan. Zon tu yang paling ringan lah, waham tu yang paling teruk sekali dia punya tahap keraguannya. Tapi dalam akidah semua itu kita harus tolak ke tepi. Begitu juga dalam kita beribadah misalnya tadi, kita kena yakin. Dan kalau kita tidak yakin, ada sedikit keraguan, pergi kepada perkara yang yakin. Memang kita tak boleh elak Maulana Syafiq benda keraguan ni, sebab kita ni kan hidup di dunia, bukan hidup di syurga. Dan di dunia ni pula kita ada pula banyak cabaran dan gangguan. Salah satunya daripada dalam syaitan kan syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam surah An-Nas itu membisikkan was-was pada dalam sudur, dalam hati manusia. Jadi di situ pun akan menyebabkan kita banyak bentuk-bentuk keraguan. Lepas tu syaitan berbentuk manusia ni pun banyak juga yang datang dengan pelbagai bentuk berita-berita, cerita-cerita menyebabkan kita rasa ragu tentang banyak perkara. Sebab itu Quran menyebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan kamu berpijak kepada sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Dan kalau ada dapat datang berita pada kita pun Maulana Syafiq yang kita biasa dengar, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang-orang fasik membawa berita kepada kamu, pertama yang kamu kena lakukan ialah tabayyun, investigate, verify, siasat, CSI ke apalah perkara itu, istilah-istilah yang digunakan itu. Semuanya nak memastikan apa sahaja bentuk. Dan kita hari ini semua berada dalam suasana berita tu banyak sangat Maulana Syafiq. Kita macam tenggelam dalam maklumat-maklumat yang pelbagai. Sampai ada seorang tokoh itu mengatakan bahawa we are drowned with information, yet we are starving with wisdom. Dia kata kita sebenarnya tenggelam dalam pelbagai bentuk information, dalam maklumat-maklumat, tetapi kita kehilangan, kita kelaparan apa yang dipanggil ilmu ataupun kebijaksanaan. Sebab kadang-kadang maklumat yang banyak itu menyebabkan kita lebih banyak ragu daripada kita yakin. Kalau WhatsApp group misalnya kan, Facebook, benda-benda, macam-macam benda yang dihantar setiap hari, yang sehingga menyebabkan bila bertentangan antara satu maklumat dengan satu maklumat itu menyebabkan kita ragu. Kita bukan mengatakan bahawa tidak perlu ada keraguan langsung Maulana Syafiq. Hal-hal keduniaan ni, hal-hal harian ni, dia memang ada tempat untuk kita ragu. Jangan percaya semua aja. Itu yang kadang-kadang kena tipu, itu yang kadang-kadang kena salah guna dan lain-lain lagi. Mesti ada bentuk keraguan. Tapi hal-hal keraguan ni banyaknya urusannya urusan harian, urusan dunia ni. Kita kena mulakan dengan sedikit rasa syak, ragu, tetapi kita kena tabayun selepas itu. Kita cuba cari bukti, kita cuma buat perbandingan, kita tanya sana tanya sini supaya benda yang ragu itu menjadi lebih jelas. Dan yang paling bahaya Maulana Syafiq, apabila keraguan itu menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Dia dah macam dia melayan semua bentuk-bentuk kemungkinan. Itu yang susah tu Maulana Syafiq. Hari ini misalnya zaman COVID ini,
betul ke boleh ini, boleh ni, mungkin akan jadi menjadi, mungkin akan jadi menjadi, mungkin akan jadi jadi, segalanya berkemungkinan, kan? Macam pernah dengar lagu tu kan, segalanya berkemungkinan, kan? Tapi kalaulah kita melayan segala bentuk kemungkinan yang mungkin, sifatnya pun mungkin, boleh jadi boleh tak jadi, kita tak akan dapat buat apa-apa pun. Dia tak boleh bergerak pun sebenarnya. Sebab kalau Mona atau Syafiq fikir, kalau aku bergerak keluar daripada konti ni, nanti takut tersandung pula kaki dekat apa tu kan, terjatuh. Lebih baik aku tak payah bergerak. Kan? Ni zaman COVID ni, kalau aku keluar sana kan, nanti ada pula kuman apa semua, lama-lama kita tak boleh bergerak. Jangan sampai ke tahap dia menjadi penyakit. Sebab itu saya pernah sebut dulu bahawa akhirnya keraguan tu dia boleh jadi penyakit yang dipanggil sebagai OCD, kan, Obsessive Compulsive Disorder, yang menyebabkan orang sampai kadang dia buat sesuatu tu berulang-ulang sebab dia tak yakin. Dan kalau dia dah terbawa kepada hal-hal ibadat, itu yang kita tengok kadang-kadang orang takbir berapa kali, imam dah habis baca dah, nak masuk dah rakaat, nak rukuk dah, dia masih lagi nak takbir, tak habis-habis lagi. Ambil uduk pun macam tu juga, masih tak yakin bersih ke tak bersih. Dia mesti pergi kepada kaedah kita tadi, al-yaqin la yuzalu bisyakki. Ada benda-benda yang kita sudah tetapkan, katakanlah syarat uduk, kan. Kalau kita sudah sapu itu kena dengan dia punya, sudah. Jangan lagi kita melayan kita punya pelbagai bentuk keraguan yang akhirnya akan menyebabkan kita jadi susah. Kalaulah orang terlalu banyak masalah keraguan ni, Maulana Syafiq, nescaya manusia tidak akan maju. Tamadun tidak akan dibina. Sebab itu Rasulullah SAW dulu, para sahabat dulu, dengan keyakinanlah mereka maju ke hadapan, pergi berdakwah, pergi menyampaikan Islam tanpa ada keraguan. Dan Al-Quran itu sendiri sebagai satu sumber yang tidak ada keraguan, kan? Betul. Dzalikal kitabu la raiba fi, dalam ayat awal Al-Baqarah tu. Maknanya kita punya sumber agama ni pun sudah merupakan sesuatu yang begitu meyakinkan kita. La raiba fi. Rasulullah yang datang kepada kita tu pun merupakan seorang tokoh yang begitu berwibawa, yang meyakinkan kita. Sebab itu agama Islam itu merupakan agama yang begitu meyakinkan kita. Jadi sebenarnya banyak motivasi-motivasi yang boleh membawa keyakinan kepada kita, yang kita boleh gunakan untuk kita maju ke hadapan dalam ada kehidupan beragama, kehidupan beribadat, akidah, dan juga kehidupan seharian, Maulana Syafiq. Betul. InsyaAllah. Masya Allah. Itu dia, daripada setiap aspek sebenarnya yang kita rasa ianya kadang-kadang was-was ke keraguan, tapi sebenarnya didikan dalam agama sumbernya dah pun ada, kan. Ulama-ulama juga sediakan sumbernya di situ. InsyaAllah kita sama-sama tambahkan ilmu kita, InsyaAllah. Moga keraguan tu akan juga menjadi satu kefahaman, InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, Dr. dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Dikotomi agama dengan sains telah menjadi satu bentuk pemikiran yang dipegang secara global. Umat Islam turut tidak terkecuali menghadapi cabaran pemikiran yang bersifat sekular ini. Ia sedikit sebanyak mempengaruhi corak pemikiran umat Islam sekaligus menghakis nilai-nilai Islami dalam aktiviti sains dan teknologi. Kesedaran untuk membanteras pemikiran ini dilihat mustahak. Hal ini berlandaskan pendirian dalam Islam bahawa sains dan agama tidak terpisah daripada satu sama lain. Radio IKIM mendukung pendirian ini melalui penyiaran rancangan Sains dan Islam. Rancangan ini bertujuan untuk menyampaikan kefahaman tentang hubungan sains dan Islam, menyebarkan kepentingan pendidikan yang menghubung jalinkan sains dan Islam, dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran berkaitan fenomena alam tabi'i. Pada masa yang sama, isu semasa berhubung sains dan teknologi dibincang menurut perspektif Islami di samping menanam kepentingan adab dalam penerokaan sains dan teknologi. Penyiaran rancangan Sains dan Islam ini diharapkan menjadi sebahagian usaha yang sedang dijalankan oleh para ilmuwan Islam untuk meletakkan semua ilmu dalam satu kerangka yang bersepadu dan dapat menggalakkan umat Islam menceburkan diri dalam bidang sains. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM
20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama kami destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna. Betul, Fas Aluna Tanyalah Kami. Kita sedang bersama dengan tetamu kita di talian yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Syarak IKIM. Dan kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita menerusi tajuk hari ini, keyakinan tidak akan tergugat oleh keraguan. Dalam bahasa Arab itu pun ada juga Mona. Ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Masya-Allah, masya-Allah doktor. Baru jelas. Doktor, jom kita nak sambung lagi doktor, bagaimana keraguan itu diberikan dengan keyakinan dengan adanya kefahaman ilmu. Doktor, silakan. Silakan doktor. Ya. Sebab itu kita menyatakan kaedah ini kerana kaedah ini dia boleh digunakan dalam kedua-dua dimensi dalam agama, iaitu dalam ibadah, dan memang telah digunakan dalam konteks ulama-ulama kita apabila untuk menentukan hukum sesuatu. Macam kita sebut tadi, saya mungkin boleh ambil satu contoh lagi dalam ibadat. Ada hadis yang menyatakan bahawa sahabat menyatakan kepada Rasulullah dia tidak pasti sama ada ketika semayang perut dia sakit dan dia tak pasti dia buang angin ke tidak, kan, jadi batal ke tidak. Rasulullah kata tunggu sehingga kamu mendengar bunyi dan juga bau dia kata. Kan. So kerana apa? Kerana bunyi buang angin dan juga bau itu pasti, kan, pasti menjadi bukti kepada buang angin lah, kentut tu lah, dan itu dah pasti batal lah. Tetapi kalau katakan kita sendiri yang buang angin tu pun tak yakin, tak sedar, ataupun ragu-ragu buang ke tidak. Jadi tadi Nabi kata, ini dia tanya selepas dia solat lah, Nabi kata kalau kamu bau dan juga ada bunyi itu, itu barulah kamu kita katakan benda tu buang angin dan batal. Jadi maknanya apa prinsipnya Maulana Syafiq? Prinsipnya ialah jangan kita layan perkara-perkara yang meragukan, yang kita tak boleh nak putuskan. Kita tak boleh buat keputusan tentang perkara tersebut. dan macam kes rakaat tadi, kan, kita tak pasti rakaat ke berapa. Kalaulah kita sibuk dengan nak melayan kita punya keraguan, itu kita memang sukar. Dan katalah kalau kita putuskan 2 ke 3, kita putuskan 3, tiba-tiba dia 2 sahaja. Jadi kita sudah kekurangan rakaat di situ, kan. Tapi kalau kita pergi kepada yang sedikit, maknanya itu merupakan perkara yang ada asas keyakinan kita, ada asas ilmu kita bahawa benda itu telah kita lakukan. Begitu juga wuduk yang kita sebutkan tadi. Tetapi katalah kita ni jenis orang yang rajin lah Maulana Syafiq, dan kalau boleh nak yang perfect lah. Macam tadi katakan lepas maghrib dah buat apa tu, kita tak pasti, kita perbaharui wuduk kita. Itu boleh dan lebih baik lagi. Kita perbaharui wuduk kita. Tapi tadi tu kita bercakap tentang hukum. Tentang hukum. Dalam konteks hukum, masih sah ke kalau kita terus sembahyang pakai wuduk yang maghrib tadi, sedangkan kita ragu-ragu antara maghrib dan isyak tu kita ada buat apa-apa yang membatalkan ke tidak? Kalaulah kita tidak ada betul-betul benda yang pasti, maka kita pergi kepada yang paling yakin, iaitu kita sudah berwuduk tadi, kan. Tapi kalau nak memperbaharui wuduk pun tidak ada masalah. Jadi cantiklah Islam itu. Kalau kita nak yang tambahan pun boleh, tapi asasnya itu masih jelas, perkara yang meyakinkan itu. Jadi saya nak kaitkan juga tentang kehidupan kita hari ini. Kita banyak sebenarnya berhadapan dengan aliran-aliran Maulana Syafiq, aliran-aliran pemikiran yang sebenarnya membawa banyak kepada keraguan berbanding dengan keyakinan dalam kehidupan. Khususnya perkara-perkara yang bersifat agama, kan. Malah kalau dalam di falsafah di barat itu, mereka sampai ke tahap ada yang meragui tentang perkara-perkara yang bagi kita dah jelas dah. Maulana Syafiq, saya bagi contoh. Ada falsafah di barat itu, dia mengatakan, dia panggil epistemologi, cara manusia mendapat ilmu itu.
Dia kata macam saya sekarang ni kan, saya tengok Mona dan Syafiq dekat TV ni, betul ke tidak Mona dan Syafiq ni wujud? Dia sampai macam tu, dia membawa keraguan kita. Sebab dia kata mungkin yang kita lihat ini hanya mata kita saja, mata orang lain mungkin tak nampak sama seperti mana kita. Dan oleh kerana itu dia kata dipanggil subjektivis, maknanya setiap orang itu dia akan melihat hanya dari sudut pandang dia sahaja. Orang lain mungkin nanti akan melihat daripada sudut pandang yang berbeza. Jadi kalau macam tu tak ada benda yang meyakinkan kan? Sebab semua orang akan melihat daripada perspektif dia sahaja. Dan tidak ada benda yang kita boleh bersetuju Maulana Syafiq tentang kebenaran misalnya, siapa yang benar. Malah dia kata sebahagian mereka mengatakan agama-agama yang banyak ini semuanya tidak betul. Kerana apa? Kerana walaupun mereka bercakap tentang ketuhanan, tetapi masing-masing melihat hanya daripada sudut pandangan mereka sendiri sahaja. Jadi tidak ada agama yang benar, tidak ada nilai akhlak yang benar, tidak ada prinsip-prinsip kehidupan yang sejagat yang benar, kerana masing-masing itu dipengaruhi oleh perspektif masing-masing sahaja. Ini bahaya kalau kita bercakap tentang hal-hal begini, Maulana Syafiq. Ada perkara yang kita boleh berbeza pandangan, tetapi ada perkara yang tidak boleh berbeza pandangan. Dalam konteks kita Islam lah. Misalnya hal-hal ketuhanan. Sebab tu tadi kita sebut tentang dalam akidah, hal-hal ketuhanan itu syarat yang diletakkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis dan Al-Quran ialah keyakinan akidah kita itu mesti di tahap yakin. Tidak boleh ada segala bentuk keraguan. Kerana hal-hal ketuhanan itu merupakan hal yang dia beyond doubt. Dia tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan nanti akan cacatlah kita punya keyakinan itu, dan akhirnya akan menyebabkan banyak perkara-perkara lain nanti dalam kehidupan kita yang bersifat ragu. Tetapi kalaulah hal-hal agama pun ditanamkan virus-virus keraguan kan, dengan cara macam tadilah, dengan mengatakan bahawa macam mana kita nak pasti sesuatu itu betul atau tidak, itu hanya perspektif awak sahaja, itu hanya perspektif kelompok agama awak sahaja. Sebab itu dalam Islam kita ada konsep tawatur, konsep bahawa kalau ada khabar tentang sesuatu perkara yang sampai ke tahap pada akal dia boleh diterima sebagai betul, itu kita tak boleh ragu lagi Maulana Syafiq. Kita ingat tak kalau dalam hadis dia panggil hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu konsepnya sama, konsep tawatur. Dalam itu dia sebenarnya itu konsep berita. Satu-satu berita kalau kita dapat daripada sumbernya yang begitu banyak, sebenarnya tahap berita itu sudah menjadi tahap tawatur ataupun khabar yang kita harus yakin kebenarannya. Contohnya hari ini Maulana Syafiq, semua berita mengatakan bahawa kes di negara kita ni tinggi. Baca surat khabar ni kata tinggi, baca berita ni kata tinggi, TV pun kata tinggi, grup daripada berita online pun kata tinggi. Bolehkah kita kata saya tak percaya semua tu? Sebab saya nak bila sejuta orang bercakap, sejuta tu barulah saya tahap saya yakin tu sampai. Macam mana macam tu? Sedangkan akal kita pun kalau 10 orang, kalau Syafiq katakan datang ke IKIM tadi, tiba-tiba sampai 10 pun cukup lah, 5 orang daripada kawan-kawan bercakap ada aksiden kat depan tadi, dan kawan-kawan ni dia tak bertemu pun. Dia seorang datang kemudian datang pula mungkin duduknya lain-lain tapi melalui jalan yang sama, tapi 5 orang cukuplah bercakap pada Syafiq bahawa ada aksiden tadi, dan Syafiq pula kenal orang-orang ni merupakan orang yang tidak menipu, tidak suka bawa berita-berita palsu. Sudah pasti Syafiq akan merasakan berita itu benar, betul tak? Sebab itu mutawatir, hadis mutawatir itu pun ulama khilaf berapa orang yang kita boleh kata dia mutawatir. Ada yang kata 40, ada yang kata kurang sikit. Sebab apa? Sebab banyak itu pun sudah menentukan keyakinan sesuatu. Dan satu lagi dalam perbahasan para ulama kita, ada juga berita yang kadang-kadang tak ramai bawa pun dia tak benar.
Apa dia berita itu? Berita itu dipanggil khabar ar-rasul al-muayyad bil mu'jizah. Khabar yang datang daripada seorang rasul yang ada hujah-hujah dan bukti-bukti kemukjizatannya. Yang ini kita rujuk kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW, yang datang kepada kita. Sebenarnya dia bukan ajaran Nabi itu mutawatir selepasnya, tapi masa Nabi dengan malaikat Jibril dapat misalnya wahyu tu, Maulana Syafiq, hanya seorang saja. Kalau sanad tu sanad ahad lah kan. Riwayat itu riwayat daripada Jibril seorang, Nabi seorang, daripada Nabi barulah sampai kepada sahabat-sahabat. Itu dah ramai, itu dah mutawatir lah. Tapi kalau kita ragu yang Nabi dapat dengan Jibril itu, maka dah pasti kita akan meragui keseluruhan agama kita. Tetapi macam mana kita boleh yakin? Kerana ada bukti-bukti, dalil-dalil lain yang menyokong, iaitu macam mukjizat Nabi, kesetiaan dan amanah Nabi, Al-Amin kan. Nabi tu Al-Amin, bukan sekadar orang Islam panggil dia Al-Amin, yang orang musyrikun pun panggil dia Al-Amin, panggil baginda Al-Amin. Dan kita baca dalam sirah, Nabi pun ketika hijrah diberikan kepercayaan untuk, rupanya orang kafir itu pun suruh Nabi simpan banyak benda-benda yang bila nak hijrah tu Nabi suruh Sayyidina Ali pulangkan kepada mereka. Sedangkan mereka ni nak membunuh Nabi ni. Itu pun Nabi dengan amanahnya nak memulangkan barang-barang yang mereka berikan kepada Nabi untuk simpan. Jadi itu bukti yang amat jelas tentang kebenaran Nabi, ditambah dengan mukjizat dan segala-galanya itu, yang akhirnya menyebabkan kita yakin bahawa agama kita itu benar. Alhamdulillah. Itu dia. Kita dapat faham di situ bagaimana sumber-sumber yang sahih. Dan juga kalau hari ini doktor, kalau doktor terangkan kepada kita tadi, bagaimana kalau adanya sentiasa ada fahaman-fahaman yang terbaru, kita sentiasa juga ikut dan berdamping dengan para alim ulama supaya adanya kita dapat faham dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa-fatwa negeri, dan juga ijtima' ulama. Itu di situ penting sumber pergi kita. Kepada otoritinya, pergi kepada otoriti ilmu lah. Betul. Kita yakin. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan doktor. Okey, kita bercakap tentang satu kaedah hari ini, Maulana Syafiq. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka sesungguhnya kalau datang keraguan, seperti keraguan itu tidak boleh menggugat keyakinan kita. Dan dalam kehidupan pun begitu. Apa sahaja situasi yang kita berada, Maulana Syafiq, kalau ada sahaja benda-benda yang meragukan, pergi kepada benda yang meyakinkan. Dalam agama pun al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun kan, kata hadis kan. Halal tu pun dah jelas, haram pun dah jelas. Yang pergi ke tengah-tengah tu buat apa kan? Yang pergi benda-benda yang mutasyabihat. Yang ni boleh makan ke tidak? Yang ni boleh makan ke tidak? Benda yang dah jelas yakin halal tu kami banyak lagi. Saja nak pergi benda-benda yang in between tu kan, yang ada keraguan-keraguan. Jadi pergi kepada yang yakin. Kerana kaedah kita tu mengajar bahawa kalau sudah ada benda yang yakin, keraguan tidak akan menggugat. Jadi insya-Allah kalau kita ni ada confident dalam kehidupan, kita ada keyakinan dalam apa sahaja tindakan dan amalan kita jauhlah maju ke depan sikit, Maulana Syafiq. Kalau tidak kita ragu saja kita tersekat, mungkin mundur ke belakang pula. Sedangkan kehidupan ni kita nak maju ke depan. Dan dalam ibadah pun kita nak buat ibadah dengan yakin dan cantik. Dan cantik. Jadi penting kaedah yakin ini, berpegang kepada keyakinan dan ilmu yang kokoh. InsyaAllah kehidupan sama ada agama atau kehidupan seharian kita akan menjadi lebih baik. Wallahualam. Amin. InsyaAllah jelas dan juga mudah difahami apa yang doktor terangkan kepada kita pada petang ini berkaitan dengan keraguan apabila hadirnya keyakinan dengan ilmu dan kefahaman kita. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syara. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Seperti biasa, kita masih lagi bukakan peluang kepada anda untuk sampaikan soalan-soalan. Sebenarnya kita dah pun aktifkan juga alamat email kita, Mona? Ya, betul. Boleh hantarkan melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya, betul. Sebab mungkin ada soalan-soalan yang boleh dijadikan sebagai bual bicara kita di sini. Kita boleh bertanya bersama dengan fellow akademik kita, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Dan para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru 89.8 FM. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Syafiq, rasa bosan lah bila duduk di rumah je semasa PKP ni. Apa pula bosan? Kita boleh buat pelbagai urusan tau dalam waktu sebegini. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, sentiasa ikut arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah dengan selamat. Anda boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat. Contohnya, eratkan perhubungan kekeluargaan dengan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah seperti mengemas dan membersihkan rumah, memasak bersama keluarga, mengulang kaji pelajaran, meningkatkan kemahiran pengurusan diri, dan yang paling penting, kita boleh solat secara berjemaah seisi keluarga, serta tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Syafiq, apa kata kita baca satu hari satu buku? Boleh sangat tu, Mona. Ayo, sama-sama kita lakukan. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh saya, Syafiq Saleh, dan saya, Mona Jasman, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا